Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ya vlog. So kita kembali lagi dalam podcast ini cerita seram episod last. Wow. Ya, lepas ni korang dah tak payah hoti lah. Saya suka tak payah hoti. Hoti lah, dapat gaji lebih. Tapi acak kata staff semua join kan. Tapi ada seorang staff yang tak join. Apa? Amin. Oh, Amin. Dia patut duduk kat tengah ni. Patut duduk atas meja. Oh, okay, so ni staff saya jugalah guys. Awak sebagai apa? Saya sebagai graphic designer. So thumbnail, woi, perfume of 19 semua. Semua berkaitan dengan design semua dia lah. So awak dulu Intern, editor. Sama. Sama juga. Okay, so kita akan cerita tentang kisah seram lah. Okay. Okay, so aku mulakan dulu lah. Shut up. Aku WhatsApp. Apa-apa. Boleh. Okay, so kita akan cerita benda yang seram. Okay, aku start dulu lah. Alright, so ni cerita daripada cerita orang lain lah. Sebab cerita daripada pengalaman aku sendiri memang tak habis lah. So ni cerita daripada abang saudara aku. Okay, dia ni tentu tahun berapa tak ingat. Tentu dia baru je lah nak menjadi seller iPhone. Dia menjadi seller iPhone. Tentu dia tak ada kedai je, dia just jual online je. And then satu hari tu dia kena COD iPhone tau. COD iPhone, ada customer ni nak macam apa lah. Semua dia whatsapp dengan customer tu. And DP customer tu kosong. Okay, so ni kosong. Tentu kena COD belah-belah jauh sikit lah. And then mula tu saudara aku tak nak ambil sebab jauh sangat. Tapi dia cakap dia bayar lebih semua dengan COD. Okay, so saudara aku pun tak nak tolak rezeki. Dia pun pergi seorang. Bukan seorang, dia pergi dengan member dia seorang. Okay, so perjalanan tu agak jauh sampai member dia kat sebelah pun tidur. Dia drive and sampai always dekat location yang customer bagi tu. Sampai-sampai cerita dekat mana? Hutan. Kubur. Dekat kubur. Tentu macam ni, dia dah sampai tu, member dia sebelah ni tidur tau. Dia bawa lah kereta macam biasa. Lepas tu member dia tersedar. Cakap, kau ni bawa pergi mana? Kenapa kat kubur ni? Lepas tu dia bawa macam perasan, oh dia kat kubur ke? Lepas tu check customer tu semua dah tak ada. So mungkin benda ni orang nak prank satu, ataupun benda tu customer tu yang han. Customer kait. Customer daripada alam lain lah. Tapi rasanya benda tu prank lah kan. Biasa benda-benda macam ni prank lah. So kat kubur tu yang okay, biasalah kubur kan, malam tu kan. And then yang menyeramkan tu dia tak nampak, padahal dia dah lama kat situ. Tapi bila member dia bangun, member dia kata, kenapa kau berhenti kat kubur? Itulah macam mata dia terni sikit. Sebab dari satu dia tak expect kubur sebab dia waste lah. Sebab kita sebelum dapat location mesti tengok kat mana. Dia mesti dah tulis perkuburan Islam ke apa kan. Tapi waste tu tak ada, macam jalan biasa je. Dia just pergi lah gitu. Dia pergi lah, dia cakap okay ni boleh kot, pergi lah. Rasanya ada selangor kat tapi belah-belah jauh sikit lah. So itu je lah cerita dia. Sampai kat kubur tu dah habis. Tu je sudah. Itu je lah. So kepada korang janganlah prank-prank orang macam tu kan. Prank tu pandang ke apa, jangan buat macam tu, tak elok lah. Tu husnuzon lah. Tata yang order iPhone tu pun apa, penggali kubur, mana tahu. Tak, lepas tu tak dapat pun customer tu. Tak dapat Tak customer. dapat duit apa, tak dapat. Dia Scam. Sebab time tu pun dia baru. So dia tak ada, macam sepatutnya kalau nak COD ni at least bayar deposit dulu sepatutnya lah. Tapi time tu dia baru, dia tak ambil apa-apa. So mana pergi sana tak ada apa-apa. So sejak dari tu dia belajar, okay, siapa nak COD bagi deposit dulu. So kalau kau nak prank aku pun aku dah dapat duit kan. Betul. Okay, so next. So ada businessman punya kepala otak itu lah. Betul, dia pengajaran untuk dia. Ya. Aku cerita ni akunya ada dua cerita tau. Tapi cerita part aku time YouTube spontan tu. Sebab masa tu aku macam macam pernah je nampak orang kena ni. Tapi aku tak pernah lagi nampak starting dia. Aku pernah nampak awal-awal dia. Okay. Aku tak pernah. Aku biasanya nampak tengah-tengah. Tapi tak pernah tengok lagi macam starting dia macam mana daripada A sampai ni. So aku starting tu macam takut lah, first thing macam takut kan, macam benda ni wujud saya. Benda wujud and then bla 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 habis ni kat cerita and then ini part dah Amin apa Epo dah cerita semua dah cerita, kau dah cerita.
Lepas tu masa perjalanan kita orang naik sampai atas tu kena lalu luar, lalu tangga semua tu kan. Masa tu aku dah rasa lain lah. Yang ni part aku dengan Apple dengan Amin nak naik atas. Okay, kita naik atas, okay. Naik atas, just nak check Alia. Time tu Fatin dengan Pana. Aku, Fatin, Pana, Amin. Okay, yang Fatin pun stay kat bilik kan. Fatin dengan Pana stay kat bilik. Alia pun tak tahu apa. Alia pun duduk kat bilik. And then aku dengan Apple lah. Time tu aku tak tahu pun Apple dah kena masa tu. Dah takut. Dah takut dah. So Amin, aku pun tahu Apple cakap, Min aku takut lah Min. So Apple, Amin pun cakap lah, kau jangan kuat, kau jangan takut Pul, kau kena kuat Pul. So Amin pun ajak lah si Apple ni tinggal dekat bilik kan, nak tidur kan. So tapi kalau ikutkan kalau dah tahu situasi Apple dah kena, memang tak elok lah duduk dalam bilik. So aku pun tak tahu. So aku dengan Amin pun tidur dalam bilik. Aku pun dengan Apple pun turun tangga. Seorang? Aku dengan Apple lah. Tu Apple pun ada cerita yang dia stop tengah tangga. And then aku terlanggar dia. Dia jalan-jalan, pak, dia stop. Dia stop. Dia cakap ni, dia diam lah. Aku cakap, asal pun? Macam, kuat lah, jalan-jalan. Aku pun bunyi apa tu? Ada orang kat atas. So aku pun ni jalan-jalan. So aku masa waktu tu aku dengan Apple pun itu seram tadi. So aku dengan Apple pun jalan lah. Time tu aku dengan Apple biasa borak tau. Memang tak borak langsung. Macam turun-turun kita dah tahu kan apa jadi kat Zai semua. Turun. Tu and then Apple pun pergi kat Zack. Tu cerita Apple lah Zack ni. And then tu Acap dengan tagline dia, I mellow. I mellow. Kalau Acap cakap, kalau tak cakap I mellow, dia apa? Something wrong. Dia something wrong lah. And then Acap pandang mata Apple, kena muntah semua. And then Acap pun baring kat time tu aku kat sini, Rusdan kat belah sini. Lepas tu Acap baring kat sebelah Rusdan. Okay, Rusdan, Acap, Melo Acap, diam. Bunyi tu. dia menyalak lah. So Acap pun diam. And then tak ada apa kan tu. Time tu Acap just macam peluh lah macam tu. Lepas tu time tu kita tunggu lah. Kita tunggu sampai subuh. Sampai subuh, okay, dah masuk azan subuh. Okay, kita nak ambil air semayang lah. Ambil air semayang. Aku dah ambil air semayang masa tu. Aku dah ambil wuduk masa tu. And then Acap pun ambil wuduk. Tiba-tiba aku nampak Acap kena angkut dengan tak pasti diorang angkat aku. Aku cakap muka Acap yang banjir masa tu. Memang time tu Syarul ada narik sekali. Memang cakap banjir tu. And then ketong tak boleh buat apa-apa. Masa tu kita orang baru nak start solat subuh tau. Benda tu dah kena lah. So kita tak boleh buat apa, kita tak boleh nak tolong. So kita tolong pun kita solat lah. Tapi time solat tu cakap benda tu meremang lah. And then sampai rakaat kedua, Luke imam masa tu. Luke pun bagi tahu aku, Jan, kau perasan tak aku ada berhenti jap tadi, macam dia baca surah. Suara dia gigil. Aku time korang solat tu, aku dengar suara Luke yang imam kan. Dia baca surah semua, dia baca Al-Fatihah semua, aku dengar suara dia menggigil. Suara dia memang menggigil lah. Memang time kita solat tu, memang aku rasa semua dapat rasa kan. Dia tak rasa, aku rasa. Aku rasa macam Luke pun rasa macam kita orang macam memang kau dapat rasa lah macam diri kau ni apa demam. And then pada waktu tu memang aku tak fikir apa lah. Aku tak boleh nak fikir apa dah. Aku just 3 kul Fatihah. 3 kul Fatihah. Lepas tu and then aku just clear my mind. And then aku fikir yang pentas belum kemas lagi. So aku just fikir tu lah. And then kalau
kalau korang tengok video Alik Imran, muka aku memang badai lah. Muka aku dengan Syarul memang badai, memang tak tidur daripada malam tu sampai ke subuh. Itulah. Kepada korang yang macam apa ni, korang kena tengok balik bukan episod yang tu daripada awal aku cerita. So ni Fauzan cerita daripada side dia pula lepas tu time tu memang time tu dah subuh kan. Sebab tu time tu aku nak ambil air wuduk. Time ambil air wuduk tu yang kena ambil wuduk kan. Aku ambil wuduk, aku rasa macam pergerakan aku laju. Aku tak ambil. Betul aku jadi macam kenapa aku ambil wuduk tapi still berpeluh kan. Macam makin berpeluh aku. Sekali aku bila aku dah habis ambil wuduk semua, aku nak keluar. Time tu aku cakap kat Alif, aku takut Alif. Lepas tu terus aku macam nak terjatuh. Lepas tu diorang yang angkat aku. Lepas tu aku dapat rasa bila aku dah takut, aku dapat rasa air mata aku kan macam terjun laju gila. Seramah je tu. Ni aku nak tambah sikit. Masa tu kan, Apple duduk jauh. Apple macam masa tu dia tak kena, dia macam gigil lagi tau. Yang ni aku nak respect friendship diorang dua ni. Apa dia? Ya, Acap okey tak ni? Acap okey. Ya, aku tak nak jadi apa-apa dah kat Acap. Aku sayang dia tu. Apple cakap macam tu. Serius. Apple dia cakap masa podcast saya tu. Dia cakap tu. Betul. Ni apa yang Apple cakap kat aku itu. Aku sayang dia. Dia rasa bersalah tu. Ya, aku sayang dia Jan. Dia cakap dekat aku macam tu. Dia rasa bersalah ada. Aku tak nak jadi apa-apa kat Acap ni. Dia cakap macam tu. Ya, sebab last aku borak dengan dia. So apa sebab aku kena tu, dia cakap aku pandang dia tapi dalam keadaan kemarah. Aku tak ada pun, time tu aku tak ada rasa pun Apple dia nak transfer kat aku ke apa. Tak ada lah, cuma tak ada apa, aku tak ada fikir pun. Dia bangun tu dia cakap Icap, kau okey ni aku. Dia tanya aku dia macam apa ni, dia takut aku salah faham. Apple ni panggil aku ni nak transfer kat aku pula ni. Tak ada. Time tu bila dia dengar, dia nak bercerita kat aku dengar aku sampai dengar tu pandang mata dia. Itu yang aku tahu. Tu lah. Time tu ya faham je Apple tu dia takut sangat. So dia fikir macam tadi kan aku boleh mati tu untuk kot. Sebab dia pun tengah dalam keadaan takut kan. Aku pun tahu, aku pun tengok aku tidur je ini hari terakhir aku. Sebab tak pernah kena, tapi bangun segar. Itulah. Ya, benda tu dia ambil kita punya energi kan. Dan tu rugi tak ada duit. Hai. Apa? Mau tengok lah bos nangis macam mana. Kamu dah rekod? Tak ada rekod. Tapi kalau bos peluk ada lah. Ada gambar? Peluk Apple. Tapi dalam blog Alif ada lah. Dan tu aku dah tidur. Bapak tidur orang kacau. Tu lah, diorang tak record. Patut record lah, aku nak tengok kan aku macam mana kan. Ni tak record, so macam alah. Apa lah, lepas ni kena ingat lah. Rekod. Tapi jadi record. Tapi harap-harap tak terjadi. Harap-harap jangan jadilah. Kan kita 2 hari lagi kita nak pergi mana kan. Okay, so habis duduk. Cerita YouTube spontan memang tak ada. So time tu saya masih di Sabah. Yes. Time tu yang tanya YouTube spontan tu 2 orang ni, 2 orang tak ada lagi. Time tu relax. So cerita saya, cerita seram. Pada zaman dahulu, time ni berumur 10 tahun. 10 tahun lama? 10 tahun. Time tu masih lagi budak-budak. Time tu malam Jumaat, Khamis kan? Malam Jumaat baru habis mengaji. Okey. Budak baik mengaji. Kau mengaji tak? Okay, lepas tu rumah saya ni pas mau pergi surau tu memang paling jauh lah. Rumah saya tu macam dari surau tu pusing satu taman tu baru sampai rumah saya. Rumah saya di hujung jalan mati. Okay. So bila mau balik tu saya dengan kakak saya. Lepas tu balik tu ramai-ramai actually tu balik ramai-ramai. Jalan. Tiba-tiba ada satu tempat ni yang macam tiba-tiba aura dia lain. Dia macam dalam satu, tahu kan pokok bunga kertas kan? Ada kan dia punya pasu tu kadang-kadang kan kalau taman-taman kan diorang letak pasu yang macam simen yang berat semua tu kan, yang besar gitu tu. Tiba-tiba kami memang selalu jalan tu, memang depan area situ tu tempat yang kami selalu tunggu untuk naik bas sekolah.
So macam hafal lah macam tempat-tempat tu macam mana. Tiba-tiba di pokok tu, pasu bunga tu ada macam tulang kurus gini-gini melambai-lambai. Ui. Tu duduk nampak ah. Nampak? Kami kan bukan satu orang, ramai-ramai kami nampak. Weh, benda tu weh. So time tu macam gelap, mampus, lampu pun tiada. Macam, weh tolonglah weh, macam mana ni weh. Panggil jiran-jiran yang lagi tua pun dia macam, weh apa tu? Biasanya dah adakan macam, apa benda tu weh? Lepas tu adalah terang pakcik ni. Kan kami kan tinggal quarters. So kiranya macam parents kami pun semua berkenal lah. So macam kami panggil lah, pakcik. Tengok kan benda tu, apa benda tu? Pakcik tu memang betul baru balik kerja. Tengok je, dia jalan. Dia mulai Dia macam, masih ada lagi benda tu. sabar dulu. Okay. Jeng. Lepas tu macam rumah jauh. Macam balik je lah dulu. Balik dengan kakak. Adrian, jomlah Adrian. Kita balik Adrian. Balik. Lepas tu, okey lupa sudah. Budak-budak kan. Tak kisah lah apa jadi. Sekali esoknya tu macam teringat lah. Time tu hari Jumaat kan. Kan Khamis, esoknya Jumaat. Masih di sekolah. Kan saya cakap tadi kan area tu tempat saya tunggu bas sekolah. Lepas tu saya duduk situ. Tiba-tiba saya teringat. Okay semalam. Alah. Semalam ternampak something. Tengok depan tu. Tiba-tiba dah. Tak ada. So macam kiranya betul-betul ada something time tu. Oh, betul. Macam tangan tulang, bayangkan macam skeleton gini-gini melambai. Dia tulang ni macam mana? Dia tulang putih ke tulang macam Gelap. Dia macam siluet. Tak nampak apa-apa macam satu kayak macam Nampak pergerakan je lah. Betul macam mampus lah. Hari-hari lalu pun tak apa. Boleh lah. Fikir dah seram. Habis. Tapi area tu dia memang seram lah. Pernah satu kali ni, kalau kamu tahu apa tu balan-balan. Balan-balan tu macam penanggal lah. Tapi kami panggil balan-balan. Sepatutnya kami tak boleh sebut balan-balan tu. Dia macam ada mitos kalau kamu sebut balan-balan, dia datang sama kamu. So kami sebut di kuasa 2. Lepas ni saya sudah sebut, saya tak tahu apa jadi. Jangan tidur office lah. Saya pun tidur office malam ni. Semua balik lah. Lepas tu di kuasa 2 tu dia macam jangan bibi je di kuasa 2 lah. Kenapa tak sebut penanggal je? Sebab Dia macam orang Sabah, kenapa kamu nak sebut penanggal je? Kau tanya kamera. Oh. Kenapa? Tak tahu. Tapi penting kami panggil di kuasa 2. Tu kenapa tak pakai penanggalan? Tak tahu. Ada orang sensitif kalau panggil terus. Lebih kuasa 3 tak ada? Betul. Itu balan-balan. Ya, macam kita juga kan, kita tak boleh nak straight sebut pon kan. Mesti ada kita panggil gula-gula macam pot ong tu kita panggil gula-gula ke bungkus ke apa semua. Ya, sebab bila sebut benda tu kan kita rasa macam something apa jadi pula kat benda ni. Betul. Okay, lepas tu benda tu ada satu one time ni tiba-tiba member saya cakap Dude, kau tahu kah semalam kan aku duduk atas bunga. Macam dia lepak atas bumbung rumah dia tu. Tiba-tiba dia tengok area rumah kami tu dia macam naik bukit cik tau. Dia tengok rumah kami, tiba-tiba ada benda tu atas rumah kami. Lepas tu macam kau biar betul kau biar betul. Jangan main-main macam seram lah macam since hari tu malam-malam memang tak keluar rumah. Duduk dalam rumah. Lagi-lagi belakang rumah kami tu ada pokok pisang. Seram. Jadi kau boleh mainkan tak? Sekali tahun lambai-lambai. Saya lambai. Macam mana? Kalau aku boleh Muka semua tak nampak. Dah nampak dia macam tiba-tiba ada tangan Syarul ni lagi kurus dia tangan Syarul. Dia gigi. Cukup lambai sikit. Jarak yang duduk nampak daripada sini sampai jarak dekat ke jauh? Jauh lah. Macam jauh. seberang depan rumah ni. Siapa mau datang dekat bos? Aku. Ya, betul dia dekat nampak kan. Tapi dia begini. Lagi takut. Dia kecil ke besar? Pokok tu besar gini lah. Macam gini. Lepas tu ada pokok bunga kertas. Dia di sini. yang di kuasa 2 tu macam mana pula? Di kuasa 2 tu biasanya diorang akan nampak macam bola-bola api. Oh, ya betul. Bola api. Atas Biasa orang rumah. punya ke? Biasa orang bela. Betul. Ya, biasa. Kami tak ada belah guys. Kami tak ada belah. Jangan salah faham. Orang lain punya mungkin. Itu saja cerita dari saya. Kita teruskan kepada Ifa.
Kalau saya ni tak tahulah benda ni berkaitan dengan makhluk ke dengan manusia. Tapi benda ni jadi waktu form 1. Masa tu duduk asrama. Macam kita orang punya bilik ni 8 orang satu bilik. And share tandas lah. Macam share tandas 2 bilik. Lepas tu macam ada satu malam tu macam kita orang punya bilik tak ada senior. Sebab senior kita orang semua pindah. Macam lepas tu macam bilik kita orang je buka lampu pada malam tu. And that night macam ada orang yang tak ada orang pun terjaga tengah-tengah malam. Pagi esok tu subuh semua orang bangun lewat satu asrama, satu blok. Satu blok tu bangun lewat, semua macam terkejut sebab kenapa alam tak bunyi apa semua. And semua baru perasan yang semua phone kita orang hilang. Satu asrama. Untuk dalam satu malam tu je. Okay. Masa tu macam confused lah kenapa semua kan. Tapi dah masa tu dah pukul 7 and kita orang punya assembly start pukul 7.20 kan. So macam semua rush pergi sekolah semua baru bagi tahu PKM apa semua. Malam tu dalam seminggu lah kita orang ada, every night kita orang ada roll call. Tak ada study apa semua. Lepas tu macam carilah mana benda tu macam pelik lah kenapa dalam satu malam tu boleh hilang semua phone kan. Kecuali bilik kita orang sebab bilik kita orang je buka lampu. Lepas tu macam malam tu macam lepas seminggu tu macam cari-cari pergi kat asrama lelaki jumpa benda tu kat tempat tingkat atas sekali. Macam asrama lelaki yang dulu perempuan duduk situ. Lepas tu macam tapi kes sebab orang macam main game spirit coin apa semua. So benda tu macam tutup terus tingkat atas tu macam berpagar. Tapi bila cikgu pergi pecah masuk tingkat atas tu ada banyak phone kat situ. Tapi benda tu berpagar. Like cikgu pun pecah mangga tu baru boleh masuk situ. So macam benda tu confused macam kenapa benda tu boleh ada kat situ. Macam tu. Tapi macam ada orang kata like kita orang punya student tu like dia macam komplot dengan dia punya boyfriend. Macam pecah masuk asrama kita orang. Tapi macam takkanlah tak ada orang langsung sedar dalam satu malam tu. Sebab semua phone budak hilang kan? Smartphone lah mostly. Yang bawa smartphone haram tu memang kena lah. Phone biasa ada 2-3 je dia tinggal. Mungkin tak sempat nak ambil ke apa. Tapi yang pasti benda tu jadi misteri lah. Macam apa cikgu tak nak hebahkan benda tu. Sebab tak tahu orang yang kita orang cakap tu betul ke tak. Takut jadi fitnah kan. So macam jadi senyapkan je benda tu. Sampai sekarang tak tahu siapa yang buat? Tak. Tapi yang aku macam tahu pun like senior atas kita orang lah. Macam form 2 lah. Budak form 2. Tapi tak yakin dia ke buat benda tu betul ke tak. Macam tu je. Tapi kalau kerja manusia macam tak logik kan? Sebab satu malam. Lepas tu orang yang terjaga malam tu pun macam dalam pukul 3 ke 4 tu macam tak ada apa-apa lagi jadi tu. Macam tu lah. Tapi yang pasti pelik lah kenapa dalam satu malam tu hilang semua phone. Tak boleh mesti at least kalau korang tidur mesti korang sedar. Betul. Sebab mostly orang kalau tak bawa bantal lah asrama takkan nak tinggal phone berata kan. Sumpah biasa pegang tidur bawa phone tu. Macam tu lah. Jadi macam terkejut lah benda tu boleh jadi. Lagi-lagi lah semua perempuan tu first story lah. Kalau second story yang kita orang masa form 5 lah. Yang ni memang selalulah sini macam cakap every 4 years kot like kita orang punya sekolah akan ada histeria besar-besaran. Benda tu memang pagar tu tak berapa kuat. Lepas tu masa tu kita orang TOV malam sebelum exam MAT. TOV Apa tu? yang first starting sebelum sebelum first exam. Trial of you. Trial. Betul. Tak tahu betul ke tak? Tapi macam TOV tu punya result lah. Biasanya kalau contoh kau punya trial SPM dengan SPM kau punya result tak dapat ni kan. Contoh banjir ke apa, TOV tu punya markah dia ambil untuk kau punya result nak masuk belajar. Lepas macam malam TOV tu like kita orang semua study dekat surau, tidur pun kat surau sebab kan ada kes budak form 1 ni, seorang ni dia ada bela saka. Family dia lah and dia dapat. Lepas tu macam malam tu dia punya roommate ni like main-main lah. Masa dekat asrama tu macam keras sikit bilik dia duduk tu. Tapi tak tahu kenapa cikgu bagi budak form 1 duduk situ. Macam bahaya lah kan budak baru nak masuk asrama. Lepas tu macam masa malam tu dia orang main-main apa entah. Tiba satu asrama dengar 3 orang berjerit sekaligus. Serentak tapi tempat lain-lain. Masa tu kita orang macam tak tahu nak buat apa. Semua pergi surau, yang study semua tu semua pergi duduk surau. Orang lelaki semua azan-azan semua. Dan masa tu macam terkejut lah. Kenapa histeria tu berlaku betul-betul hari sebelum kita orang exam besar. Lepas tu memang kita orang bom lah satu batch tu. MAT tak lulus kot. Terus 2 orang je lulus. Macam tu.
Sama. Aku rasa terbangga juga dapat 2 markah tadi tu. Sebab kita tak study tu. Like study tapi macam takut kan benda tu jadi. Tak berani stay up. Lepas tu aku punya adik, diorang pun kena duduk ke sebelah aku lah tu. Aku macam, kau kenapa bodoh? Time tu macam gerak lah sebab kan kita penat kan. Lepas tu macam tiba-tiba benda tu jadi. Waktu macam sengaja kacau. Lepas tu yang datang berubat pun macam tak betul. Pakai menyapu macam tu je. Low. Macam menyapu tak betul. Macam kita orang tengok boleh percaya macam. Macam. Lepas tu Kau menyapu je. Tinggal arah tikus tu. Sampai macam tu lah, dia orang macam hantar benda tu pun macam benda tu datang sekaligus ramai-ramai. Naik bas. Itu lah sampai cikgu ulang alik. Letak dalam kereta cikgu tu dulu seorang, lepas tu pergi hantar benda tu macam 4 lauk. Macam tu lah. Macam satu-satu sampai cikgu tu pun malam tu cuti seminggu kot. Sebab kereta dia berat sangat benda tu ada. Tu je lah. Tak nak spesifik sangat tapi benda tak jadi. Asrama yang biasalah. Sama. Betul. Dia memang sengaja kot nak bagi ujian waktu kita orang SPM kan. Oh, tentu SPM apa? Bukan SPM betul, macam result TOV. Like kita orang punya sekolah tu semua exam dia kena ni, kena betul-betul skor lah. Kalau tak skor macam selalu kena peli lah, macam tak best kan budak-budak ni. Itu je cerita saya. Saya pun ada cerita pasal asrama. Cerita. Podcast kali ni panjang sikit. Panjang. Jelas. Lepas cerita tu, cerita saya pula. Berapa minit dah? 26. Lah, pendek rupanya. Aku dah beli. Cerita dia begini. Time tu dia asrama. Time tu kami form berapa? Form 1 tak silap juga. Mau masuk form 1 yang baru form 2 yang baru masuk SEM. Kita macam awal-awal tahun lagi tu. Macam time tu budak-budak junior mau masuk asrama. Lepas tu macam kami ni pun selaku junior yang baru naik senior excited lah untuk berbakti kepada budak-budak junior tu. So ada one time tu kami disuruh pergi masuk asrama yang kami langsung tak pernah guna. Sebab kami punya sekolah tu masih baru. Macam adalah asrama tambahan yang belum diguna. So kami yang perempuan ni pun masuklah dengan first time masuk. Masuklah bawa tikar apa semua, pasang tikar tu budak-budak junior nanti. Masuk tu dia punya huhau. Masuk asrama tambahan. Melalak semua begitu, galak semua. Sekali dia time maghrib tu semua boom dalam surau, semua rebah sebab terkena tegur. Ada something tu, benda tu marah lah sebab kami ialah masuk kawasan dia tiba-tiba. Wah betul. Macam kami tanya cikgu macam mana jadi macam tu. Memanglah kamu berhura-hura tu di HQ dia. Ramai yang situ. Macam ibu pejabat di situ. Sejak dia tu kami tak berani buat apa-apa di situ. Pernah lah juga macam satu kali ni. Ini bukan di asrama tambahan tu lah. Di asrama yang utama yang perempuan. Kami tengah buat macam kumpul satu batch perempuan untuk tanya lah macam plan untuk macam baju ni macam mana, baju-baju batch kita ni macam mana. Lepas tiba-tiba ada member saya satu orang tu, time tu dia tengah bercakap, tiba-tiba dia diam. Tengok langit. Tanya, kenapa kau? Nanti aku cerita. Kalau saya tu dia cerita, kau kenapa semalam tu? Apa? Yang kau tengok langit tu lah. Dia cakap, aku nampak bola-bola api macam di kuasa dua tu. Shoo. Macam mana kalau benda tu kacau kami di malam tu? Saya syukurlah dia kacau. Alhamdulillah. Dia just lalu je tau. Dia just lalu. Setiap lagi pun belakang tu dia macam kawasan kelapa sawit, hutan-hutan. So benda-benda boleh jadi. Dah pula. Habis. Macam full stop gitu. Banyak cerita. Habis. Cerita ni berkait sikit dengan cerita Acap. Cerita pernah tak kau buat cerita macam kau ceritakan cerita seram kau seorang-seorang dalam kamera? Pernah. Ni kan, kau tahu masjid Pucung tu? Masjid biasa kita dekat sekolah agama tu kan, bukit kan, bawah kan, bawah masjid kan. Dekat situ pot dia kan, ada 2 flat tu kan, 2 flat. Cerita ni ni draft dia punya ni macam mana apa laluan dia. Cerita ni bukan 2000
cerita ni masa cerita senang. Cerita ni aku belajar silat waktu belajar 6 dengan form 1. 2 tahun ni. Dekat Begonia. Kat Begonia. Aku belajar silat lah. So aku dengan abang aku lah saya belajar silat. Silat start pukul 10 and then buka gelanggang semua. Habis silat dalam pukul 1 pagi lah. Pukul 1 pagi, 2 pagi. And then biasanya aku dengan abang aku akan balik jalan kaki lah. Kalau aku balik dengan abang aku, tak apa lah. So macam abang aku akan guide aku lah. Bukan ada apa-apa pun. Just balik apa. Di Palma tu? Bukan, flat lama. Rumah aku. Rumah kau, macam tu? Kawasan 4. Oh, sempat? So jauh lah perjalanan Jauh dia. Jauh lah. Dekat, nak perjalanan dia dekat 20 minit ke lah. Perjalanan dia. So hari-hari lah macam hari-hari silat, buka pukul 11 sampai pukul 2 pagi semua. And then tiba-tiba pula abang aku suruh macam abang aku dia tak sihat tau. So aku pergi lah sendiri. So malam tu tak ada apa-apa pun. Pukul 9 start. So aku dah pukul 8.30. Pukul 8.30 gerak, bukan ada apa-apa pun. 8.30 just macam gerak-gerak biasa lah. And then dah habis semua, habis silat, buka gelanggang semua. And then saya seram nak cerita. So habis pukul 2 tu ni lah aku balik lah. So mata aku ni meliar sikit tau. Tengok orang, tengok kiri kanan. Tengok orang. Lepas tu ustaz aku kata dia pernah buang something dekat situ. Kena buang something? Tak, dia buang something lah dekat situ. Maksudnya itulah pot dia. Yang tempat aku nampak tau? Tempat aku nampak dia. Okay. Itulah pot dia. Macam memang kat situ memang selalu pot lah. Okay, aku duduk pagi, mata aku memang meliar-meliar. And then aku rasa bau berat. Bau berat? Bau berat. And then bau berat aku macam jalan sengit lah. Jalan sengit macam aku ingat macam okay, aku macam budak form 1 budak bukan rasa apa-apa lah. Okay, mungkin aku lepas habis ni kot training ni kot. Kena tumbuk sana sini. Okay, so jalan ada satu dia bukan berbungkus, dia berkain. Berkain. Aku tak nampak muka, just rambut je. Dia macam aku macam liar. Aku memang nampak putih satu. Dan tu tepat pukul 1.37 pagi. So aku macam jalan je lah. Jalan beli ikut aku ni. Okay, lepas tu diikut aku tapi aku rasa lah baru aku memang berat. Tapi aku pandang belakang, pandang atas bawah, tak ada benda pun. Tak ada sini ya anaknya. Yang tu aku tak tahu lah. Tapi memang aku nampak lah. Memang benda tu aku nampak. Tapi baru aku memang rasa berat masa tu. Jalan-jalan lah. Jalan. And then yang tu, yang aku nampak tu sepanjang dekat flat lama. Sepanjang dekat flat lama. So flat lama ada pokok-pokok lah. Sekarang dah tak ada pokok lah. Semua dah kena tebang lah semua. Ni yang ada warung tu dulu. Ada warung tu. Itu pot dia. Itu sebelum ada warung. Itu warung tu dah kena musnah dah. Sekarang tak ada dah kan? Sekarang tak ada dah. Tak sunyi tu. So and then aku balik macam biasa. Malam-malam dah ada apa-apa lah. Tapi benda tu ikut aku. Benda tu ikut kau sampai mana? Sampai aku rasa sampai 7E kot. Sampai 7E aku tak nampak dah. Jauh tak? Dia area ni lah macam laluan daripada sekolah agama. Dia turun bukit tau. Sekolah agama tu kat atas, masjid kat bawah. Dia turun bukit. Lepas tu pot dia dekat tengah-tengah ni. Turun bukit macam pot dia kat sini lah. Masjid ni sekolah agama, turun pot dekat itu. Dia ikut aku sampai ni 7E kat belah hujung ni. Hari tu aku saja lalu situ tau. Dia still gelap macam dulu juga. Still orang cakap apa, seram lah kalau nak jalan kaki. Sebab bukit tu orang cakap apa, bukit tu orang cakap apa, kalau jalan kaki memang itu jalan dia. Ataupun korang kena ikut, macam dulu aku selalu kena panjat pagar masuk dalam flat ikut jalan lain. Tapi sekarang dah tutup dah pagar tu. Dah tak boleh panjat dah. So nak tak nak kau kena lalu jalan bukit tu lah. So bukit tu dapat pergi ke sekolah agama, dapat pergi masjid,
dapat pergi SWI semua tu lah. Tapi bukit tu memang gelap. Dulu kalau aku nak pergi terawih malam kan, kadang-kadang member dah tinggal ke perjalanan seseorang itu, tidur lah. Sampai kat bukit tu, bukit ni berlari sampai masjid peluh. Terpaksa lah. Bukit tu memang seram lah kan. Ini cerita pagi lah. Ini cerita aku ngacau. Dan ni masa tu form bukan, dah jam 6 ke jam 6 lah. Jan, teman aku Jan, aku takut kena culik Jan. Time tu pot dia memang pot van orang culik kan. Sebab aku hampir kena culik kat situ. So aku call Fauzan tu untuk sebab time tu sama-sama basikal lah. Sama-sama basikal. So sebab time tu sejak waktu tu aku takut lah nak jalan seorang apa semua, naik basikal. Sebab time tu memang aku hampir kena culik. Pemain kanan time tu aku naik bukit dengan naik basikal tolak kan. Naik bukit yang malah nak bawa kayu kan. So aku tolak, tiba ada bukan ni, dia dah lintas aku, dia usah je aku. Aku macam, betul kat depan tu aku nampak dia berhenti, patah balik. Memang aku naik basikal bawa laju, hilang. So nasib baik dia tak sempat culik aku. Tapi tak tahu mana tahu dia nak tanya jalan ke apa. Tapi time tu aku budak dah jam 4 jam 5, takkan nak tanya jalan kat aku kan. Tapi lepas tu tengok aku dengan keadaan muka yang macam siap mau budak macam tu lah. Dia bawa van pula, tiba-tiba keluar 2-3 orang, kau tak fikir kau bukan? Sebab van dia bukan van yang boleh nampak dalam tau. Van dia yang, kau tahu van yang tutup. Van jual sayur tapi dia tutup, tak nampak tingkap. So aku pun tak nak ambil risiko. Tapi time tu pun dah tahu kan, kita pun dah ada otak untuk fikir lah time tu. Cakap budak ni nak, orang ni nak culik aku ni. Sebab tak sempat lah. Selepas pada itu aku keluar petang ke pagi. Sebab aku kerap pergi training dekat satu flat ni satu. Sebab dulu ada tim bola semua kan. So aku kerap keluar petang. So bila setiap kali nak pergi training tu aku minta teman-teman lah. Tu je lah. Tu cerita pasal culik lah. Kau seram. Tapi kat situ memang pot bahaya lah. Bahaya. Sebab sepanjang aku cakap, kalau sepanjang hari sentiasa gelap. Sentiasa macam sunyi lah. Malam sunyi, pagi sunyi. Memang pot nak kena culik, kena ragu. Samun, abang aku pun hampir kena samun kat situ. Sebab ada kereta lalu. Banyak kes kat situ. Samun lah, apalah semua kat situ. And then kat situ juga, aku tahu orang tu confirm bukan Islam lah. Kalau petang-petang apa nampak akan ada orang naik atas orang ramai. Lepas tu aku pernah lah tanya diorang sekali, buat apa kat atas tu? Aku cakap diorang makan babi. Diorang makan babi atas tu. Lepas tu anjing bersepah gila diorang atas tu, seram siut. Buat apa dekat mana? Kat atas dia? Atas bukit tu ada. Aku pelik kenapa ada nama orang. Sekali tu macam secara kebetulan lah aku nak jalan, dia pun jalan juga. So aku tanya, korang buat apa kat atas tu? Oh, kita orang makan babi. Tapi bukan Islam lah. Mungkin dia ada upacara dia sendiri, mana tahu. Tahu. So aku tengok asal ramai atas tu kan. So itu sajalah guys. Yes guys, so itu saja podcast Ini Cerita Seram episod terakhir guys. So kita dah sampai podcast guys. Wow. So podcast ni daripada tahun 2020 lagi. Daripada awal tahun 2020, zaman aku duduk sampai Aria lagi aku buat benda ni. And then sekarang ni baru habis. Yes. Mantap guys. Alright, so kalau korang ada idea lagi podcast apa yang untuk diperbicarakan, just komen kat bawah. Ataupun video-video apa lagi korang komen kat bawah. Sebab sekarang ni bulan 12 kita orang kena semangat. Kita orang kena semangat sekarang ni. So korang just komen kat bawah apa yang korang nak lagi. And jangan lupa untuk subscribe AR Studio, AR Vlog, Ashraf Rozami, AR Gaming. Itu saja guys. So kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.